Hai guys, apa khabar semua? What's up? Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak guys, dan aku harap korang sudi untuk stay sampai habis untuk dengarkan perkongsian kisah yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan guys. Terima kasih banyak-banyak, dan aku harap korang semua yang baru mengenali Faiz Cerita jangan lupa untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share video ni. Dan korang boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Dan buat yang dah memang selalu tengok video-video yang ada di Faiz Cerita, dan bila korang tengok video ni, aku harap korang jangan skip lah. Yelah, mungkin korang tengok aku nampak lain sikit kan. Tak adalah, gunting rambut sikit je bagi nampak kemas sikit. Sebab dalam video-video lepas mungkin korang ada perasan rambut aku macam tidak begitu terurus. Dan ada juga yang komen, dia bagi tahu kalau boleh guntinglah rambut, nampaklah handsome sikit. Jadi disebabkan ada yang sudi untuk komen macam tu, bagi cadangan macam tu, jadi aku ikutkan lah. Dan aku pun tidak mengambil masa yang lama kan, teruslah pergi gunting rambut. Jadi ini adalah penampilan yang terbaru. Okey ke? Aku rasa macam okey lah. Okey sikit lah kan daripada hari lepas. Minta maaf lah, bukan nak angkat baku diri sendiri, tapi tak ada siapa yang sudi nak angkat, jadi kita angkat lah sendiri. Jadi baik guys, tak kisahlah benda tu semua kan. Aku pun tak nak buang masa korang banyak-banyak. Apa yang aku nak sharekan dengan korang dalam video kali ni, ada satu kisah seram ni guys, yang aku dapat daripada email lah, yang datangnya daripada seseorang ni yang namanya adalah Abang Zamri. Apa yang Abang Zamri ni sharekan kepada aku, untuk aku sharekan kepada korang. Untuk aku sendiri, bila aku baca je perkongsian kisah seram beliau ni, memang agak seram juga guys. Tapi mungkin ada di antara korang, mungkin korang rasa macam sedikit kartun. Sebab apa yang Abang Zamri dia beritahu, dia kena kacau dengan satu kelibat ni. Tapi kelibat ni dia iras sebiji macam golem. Korang tahu golem tu apa? Golem tu ada dalam watak-watak dalam filem lah. Apa yang dia bagi tahu, kalau korang pernah tengok cerita Lord of the Ring, macam tu lah. Tapi dia taklah 100% sama, cuma iras-iras saja. Jadi untuk beliau kongsikan kisah ni, katanya dia rasa macam risau juga. Takut bila ada yang dengar kisah dia ni, yalah macam gelak-gelakkan pula lah kan. Tapi apa-apa pun guys, ini adalah kisah benar dia kata. Memang satu peristiwa yang dia takkan dapat lupakan. Jadi tak payah buang masa lama-lama. So cerita Abang Zamri ni bermula macam ni. Pengalaman kisah seram Abang Zamri ni, dia bagi tahu memang dah agak lama dah berlalu. Dalam berpuluh tahun aku rasa macam tu lah. Sebab dia kata kisah seram dia ni berlaku pada tahun 2001. Apa yang dia bagi tahu, pada ketika tu dia ada menjalani kursus. Dan waktu dia menjalani kursus tu, dia ada menetap lah dekat sebuah asrama ni, yang lokasinya seingat dia bagi tahu terletak di Kulim, Kedah. Kata Abang Zamri memang agak wajib lah penjawat awam macam dia waktu tu diwajibkan hadir kursus induksi setelah mendapat jawatan yang tetap. Dan kata dia kursus tu adalah memang kursus yang diwajibkan. Jadi dipendekkan cerita, hari pertama beliau pergi kursus dekat situ, bila sampai je Abang Zamri beritahu peserta-peserta termasuk diri dia lah, diminta untuk register kehadiran dan diberikan kunci bilik. Abang Zamri beritahu dia dapat satu bilik top floor yang memuatkan 2 katil. Dan dalam bilik tu juga Abang Zamri ni dia ada dapat seorang roommate lah. Yang roommate ni kira kenalan baru dia lah, tapi dalam skim yang sama. Dan hostel yang mereka ni duduki untuk menjalani kursus tu adalah hostel kepunyaan salah sebuah institusi lah yang terletak dekat Kulim Kedah tu. Dan waktu mereka duduk dekat hostel tu, pelajar-pelajar yang belajar dekat institusi tersebut masa tu tak ada. Waktu tu mereka yang pelajar-pelajar ni tengah cuti semester. Jadi bilik-bilik hostel sememangnya kosong lah. Dan bilik-bilik mereka ni lah yang digunakan oleh peserta-peserta ni yang untuk menghadiri kursus ni, duduk dekat situ. Kata Abang Zamri, kawasan keliling asrama tu adalah hutan dan juga dipenuhi dengan tanaman kelapa sawit. Memang lokasi institusi ni, kata dia, agak pendalaman. Bila pelajar-pelajar balik ke kampung masing-masing, ke halaman masing-masing, memang tak dinafikan, kata Abang Zamri, dekat asrama tu memang jadi sunyi sepi sangat. Tambah pula peserta yang hadir untuk kursus tu tak ramai, dalam 150 orang je, termasuk lelaki dan perempuan lah. Semua sekali 150 orang je.
Sepanjang kursus, kata Abang Zamri, memang tak ada apa-apa masalah yang timbul. Macam adanya kena histeria ke, kena rasuk ke, kena sampuk ke. Memang tak adalah berlaku benda-benda tu semua. Lepas tu, ada satu hari tu, waktu tu makan tengah hari, ada salah seorang peserta ni, dia buka cerita yang di mana dia kena kacau dalam bilik. Katanya gangguan yang dia dapat tu, dalam bilik dia ada kelibat menunjukkan diri pada waktu malam. Lokasi bilik peserta yang buka cerita pasal dia kena ganggu ni dekat top floor juga, sebaris dengan bilik Abang Zamri ni. Bila peserta tu buka cerita untuk dia kongsikan dengan peserta-peserta yang lain kan, Abang Zamri ni pun memang ada dekat-dekat situ juga. Dan dia kata dia pasang telinga lah untuk dengar cerita peserta tu, sebab kata dia memang agak suka dengan kisah-kisah mistik ni. Dalam seminggu guys, kata Abang Zamri, ada 2-3 kisah yang muncul. Macam tadi yang buka cerita ni peserta lain, pada minggu yang sama ada juga peserta lain pun buka cerita yang sama. Bila Abang Zamri dengar ada cerita daripada peserta lain, dia rasa macam pelik sangat guys. Sebab yalah, benda ni yang mengganggu mereka-mereka ni macam ada pattern pula, pergi bilik ke bilik. Dan kata Abang Zamri, bila dia dengar je ada peserta lain buka cerita kisah diri dia pula, dia macam dah tak ambil pot dah. Dia dah tak boleh nak beri fokus, sebab dia rasa macam takkan kot, mana mungkin hantu nak ziarah dari bilik ke bilik. Dia rasa macam pelik sangat lah. Tak lama kemudian muncullah satu malam tu, Abang Zamri ni bagi tahulah roommate dia tak tidur dekat dalam bilik tu. Roommate dia ni pergi melepak dekat bilik kenalan lama dia dekat first floor. Kata Abang Zamri, dia macam biasalah buat aktiviti harian macam yang dia biasa buat, macam siapkan tugasan yang diberi. Memang masa tu kata dia tak ada rasa apa-apa pun. Bila cukup time, tugasan semua dia dah buat, apa lagi dia kata, dia pun masuklah tidur, pergilah dekat katil. Dan pada malam dia nak tidur tu, dia kata entah macam mana guys, dia terlupa nak buat adab tidur. Katanya dia tidur dalam keadaan yang tak mengamalkan sunnah. Memang dia kata waktu tu dia terlupa pula, memang tak sengaja. Tak lama kemudian mata dia pun tertutup lah. Tapi walaupun tertutup, tapi dia dalam keadaan yang macam 50-50 tau. Tidur tapi tidaklah lena sepenuhnya. Dan kata Abang Zamri, dalam tidur dia ni, dia perasan macam ada satu kelibat ni duduk bertinggi dekat ujung katil. Rupa kelibat tu, kata Abang Zamri, memang tak berapa jelas sangat, tapi macam yang aku bagi tahu dengan korang awal-awal tadi, kelibat tu dia kata iras-iras macam golem. Yang kata Abang Zamri, dia nampak benda tu tengah pandang dia tau, tengah memerhatikan dia. Tapi dia buat bodoh je lah, dia abaikan. Dia pun teruslah tertidur. Dan kata dia tak ingat lah dalam pukul berapa. Rasanya dia kata dalam pukul 2 ataupun 3 pagi macam tu, tiba-tiba dia rasa sejuk tau. Sejuk yang memang lain macam punya sejuk guys. Tapi waktu dia terasa sejuk yang teramat tu, dia kata dia fikir baik je lah. Sebab dia teringat lah, sebab kawasan asrama tu kan kelilingkan hutan dan sawit. Lepas tu dengan ada kabus lagi. Bila dia terasa sejuk macam tu, dia pun tariklah selimut dia nak tutup badan lah, sebab dah terasa sejuk. Dalam beberapa minit dia tarik selimut dia tu, tak semena-mena selimut dia ditarik guys. Yang dia kata selimut dia ditarik tu memang ditarik dalam keadaan yang sangat sopan. Yelah, kata Abang Zamri, kebiasaannya mereka-mereka yang pernah lalui macam dia ni, yang di mana selimut kena tarik ni, kebiasaannya selimut tu direntak. Memang macam ni kan. Tapi untuk Abang Zamri ni memang real sangat. Dia kata selimut dia tu ditarik memang alahai, sopan je. Dia kata selimut dia tu ditarik sedikit demi sedikit. Dia kata dia memang perasan sangat kejadian ni, sebab waktu tu dia dalam keadaan yang sedar. Bilik dia pula waktu tu memang gelap, sebab Abang Zamri tutup lampu. Dia memang tak biasa tidur dalam keadaan yang buka lampu ni. Cuma dia kata adalah sedikit cahaya dari koridor dan juga lampu jalan. Dan kata Abang Zamri, selama ni dia dengar cerita je daripada orang-orang tengok dalam movie je yang selimut ni kena tarik. Rupanya dia kata memang betul-betul lah boleh berlaku. Dan malam tu juga, kata Abang Zamri, dia tidur pakai kain pelikat. Kebiasaannya bila dia pakai kain pelikat ni untuk tidur, dia memang akan simpul kain tu sampai ke hujung supaya tak terselak lah mana yang patut. Cuma Abang Zamri ni dia bagi tahu dia rasa memang sangat-sangat rasa ralat dan juga rasa macam kesal sangat. Malam tu dia kata tak tahulah, memang dia betul-betul terlupa pasal amalan sebelum tidur tu. Kebiasaannya dia buat, tapi malam tu dia kata tak boleh nak buat apa, benda dah berlaku. Dan pasal bab tarik selimut tadi tu, memang kata Abang Zamri memang romantik lah guys. Benda tu tarik selimut
Ni bukan aku cakap tau, Abang Zamri tu yang bagi tahu. Selimut dia ditarik berkonsepkan romantik, slow and steady je. Dan pada masa benda tu berlaku guys, kata Abang Zamri, tak ada apa-apa bunyi pun yang keluar daripada mulut kelibat tu. Mulut dia apatah lagi, kata Abang Zamri. Dan benda tu tarik selimut Abang Zamri ni sampai ke bawah tau, sampai menampakkan satu tubuh badan, tapi berpakaian lah, ada baju, ada kain semualah. Part sini yang Abang Zamri tu tak tahan guys. Dah lah kelibat tu tarik selimut dia dengan cara yang lain macam je lah, romantik punya style. Itu tak apa lagi. Bila dah terdedah ni satu badan, korang tahu apa benda tu buat dengan Abang Zamri ni? Benda tu selak pula kain pelikat Abang Zamri ni. Dan waktu kain dia diselak tu, kata Abang Zamri, sudah, tak pasal-pasal dia dinodai je pula. Habislah, ternoda lah aku malam ni, kata dia. Cuma Abang Zamri ni dia tak dapat pastikan hantu tu jantan ke betina ke, dia tak tahu. Kalau betina tu tak apalah lagi, tapi memang tak boleh juga walaupun betina guys, kata Abang Zamri. Dah hantu kan, ini kan pula kalau hantu jantan. Wish, seram tu. Memang dalam keadaan tu dia sedar, tapi dia tak mampu nak buat apa-apa. Mulut dia pun tak boleh nak buka, tak boleh nak cakap apa-apa. Satu tubuh badan dia ni macam terkunci. Senang cerita dia kata macam kena pukau dalam keadaan yang sedar. Dan benda ni pula makin lama makin melampau guys. Dah lah selak selimut satu, selak kain pelikat dua, yang ketiga ni kata Abang Zamri, benda ni pula boleh bermain-main dekat ni apa, dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya lah, faham lah, pergi main dekat situ. Dan Abang Zamri bagi tahu memang real. Bila sampainya dekat part situ, dia dapat rasa jari benda tu runcing dan juga sejuk. Nilu Dan Abang Zamri bagi tahu tak ada pula dia dapat rasa macam kuku yang tajam ke. Pada masa yang sama juga, entah macam mana, Abang Zamri ni dia ada dapat sedikit kekuatan lah. Dia pun apa lagi, menendang lah sekuat hati. Dia tak kira lah kena ke tak kena ke, benda yang dia tendang tu dia tak kira dah, dia tendang je. Janji dia kata dia boleh terlepas daripada dinodai. Selepas dia menendang tu, dia pun lompat daripada katil, buka lampu. Lepas tu dia pun tengoklah keadaan sekeliling. Bila dia tengok keadaan sekeliling kan, tak ada apa-apa. Lepas tu dia pun betulkanlah kain dia. Dia betulkan kain dia, dia pun cek-cek lah apa yang sepatutnya. Tengoklah kok ada darah ke apa ke. Tapi kata Abang Zamri, waktu dia cek tu, dia periksa keadaan dia tu, Alhamdulillah memang tak ada apa-apa, memang clear. Dan terus dia buat adab tidur, yang di mana dia baca 4 kul dan dia sapu ke seluruh badan. Dia pun ada baca juga ayat kursi dan semuanya lah apa yang dia boleh baca. Dan dia amalkanlah sebelum dia nak masuk tidur tu. Lampu dia biarkan terbuka. Berkat amalan yang dia amalkan tu, memang dia kata Alhamdulillah, dia tidur dengan nyenyak, tak ada apa-apa gangguan. Besoknya bila dah masuk waktu tengah hari, dia pun jadilah penglipu lara. Dia kata, berceritalah apa yang berlaku dekat dia tu, dekat kawan-kawan dia yang peserta-peserta lain yang pergi kursus tu juga. Memang dia kata lepas dia cerita tu, memang semuanya tergelak terbahak-bahak guys, pasal dengar kisah apa yang Abang Zamri ceritakan tu, apa yang berlaku kat dia tu. Kata Abang Zamri, kawan-kawan dia ni semua gelak, semua bagi tahu, habislah kau dah jadi mangsa dinodai jin. Macam tu lah lebih kurang apa yang Abang Zamri ingat. Memang jadi bahannya lah dia waktu lepas dia cerita tu. Jadi itulah semua sedikit guys, kisah perkongsian dalam video kali ni. Kisah seram daripada Abang Zamri ni lah, apa yang dia sharekan ni. Katanya waktu tu dia diganggu benda ni waktu dia pergi berkursus dan menetap dekat sebuah asrama. Dan katanya juga diingatkanlah kepada kita semua, kepada korang yang tengok dan dengar kisah ni, apa yang Abang Zamri ni bagi tahu, dia sharekan, kalau kita pergi ke mana-mana untuk menginap, lagi-lagi tempat yang baru, kita kenalah berhati-hati supaya tak berlakulah keadaan yang tak diingini. Macam dia ni kena ganggu, dia kata. Lepas tu hampir-hampir nak dinodai guys, tak tahu benda tu jantan ke betina ke. So guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video ni. Dan aku minta maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang buatkan korang tak selesa ke. Aku minta maaf banyak-banyak guys. Dan segala kelemahan dan kesilapan akan aku perbaikilah untuk benda yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video ni. Tak kisahlah pakcik, makcik, akak, abang, adik-adik ke, semuanya yang sudi untuk tengok video-video yang ada di Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan korang semua agar korang semua ni dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin. So guys, aku harap korang semua sudi untuk stay support Faiz Cerita. Dan sekiranya kalau korang ada apa-apa yang korang nak komen, nak nilaikan pasal kisah seram Abang Zamri ni, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah.
Dan kalau korang yang tengah tengok ni ada perkongsian kisah-kisah daripada pengalaman korang yang korang sudi untuk sharekan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Tak lupa juga kepada korang yang baru mengenali Faiz Cerita, aku harap korang sudi untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So itu saja guys untuk dalam video kali ini. Stay tune untuk next video. InsyaAllah. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum.